Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana berminat untuk mengikuti kelas ini. Sebenarnya bukan kelas pun, sesi perkongsian ya. Sesi perkongsian ilmu yang mana dialu-alukanlah kepada mereka yang berminat untuk mempelajari bahasa Arab supaya lebih dekat di hati. Okey, saya tak nak cakap panjang kerana apa yang penting pada hari ini adalah kita berkongsi tentang apa yang saya boleh sampaikanlah dalam masa 20 minit. Kemudian sekiranya ada apa-apa persoalan boleh ajukanlah sama ada dekat ruangan chat ni pun boleh atau ruangan ataupun boleh buka mikrofon dan bertanya nanti ya. Kemudian okey, saya share screen terlebih dahulu. Kepada rakan-rakan anda yang ingin melihat ataupun mengikuti sesi ini tapi tak dapat, insya-Allah saya akan uploadkan recording kita ni di ruangan YouTube lah. InsyaAllah kita boleh lihat boleh kongsi dengan kawan-kawan. Apa yang saya ingin kongsikan adalah perkara yang mudah yang selalu ada di sekitar kita ya. Dan hari ini, baik, saya akan kongsikan satu perkara yang saya rasa bila kita tengok ni semua orang kenal lah, semua orang akan kenal lah benda ni. Alright, sekejap ya. Okey. Baik. Pernah tengok kan kat sini dia tulis ada nampak kan, boleh someone bersuara, nampak tak ada doa yang saya paparkan ni? Nampak kan? Nampak. Okey. Nampak. Ya, bagus. Okey. Pernah baca kan doa ni kan? Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya. Ada juga yang baca Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku, ada yang sekejap mula-mula dibaca Allahumma maghfir lana dzunubana, lepas tu wali walidayya warhamhuma. Sekejap dia baca na, sekejap dia baca warhamhuma, sekejap dia baca warhamhum. Apa yang berlaku sebenarnya? Mesti ramai yang confused tentang perkara ni. Baik. Okey. Dalam dalam paparan skrin ni yang saya paparkan adalah keratan yang saya ambil sumbernya dari internet. Jadi warnanya kabur kerana saya faham semua pun dalam keadaan yang masih kabur tentang perkara ni. Okey. Jadi kita tinggalkan dulu sementara gambar ini. Mari kita tengok macam mana sebenarnya cara kita nak baca doa kesejahteraan ibu bapa kita dengan cara yang betul. Okey, mula-mula sekali selalunya kita baca doa ni bila? Biasa lepas sembahyang kan? Lepas sembahyang kita akan baca doa ni. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacaannya. Okey. Mari kita tengok gambar ni. Gambar ni pun saya ambil daripada internet sahaja. Okey. Saya ambil dari internet dan juga saya buat sedikit alteration lah. Ya. Okey. Ini ada lebih kurang 3 keluarga kan. Okey, nampak kat sini saya, adik, lepas tu kat sebelah ni ada lagi ibu yang bukan ibu kandung kepada saya. Mungkin dia kita boleh lakonkan sebagai ibu susuan, ibu tiri atau ibu angkat. Dan ada lagi satu keluarga yang lain iaitu sepupu. Okey, mula-mula sekali kita saya dulu yang solat. Okey, jadi kita ambil ni saya ni, kita gerakkan dia. Okey, saya dulu yang solat. Bila saya dulu yang solat,
Dia jadi Allahumma ghfir li dhunubi. Okey. Apa yang berlaku adalah, saya terangkan sikit. Dhunubi. Okey, saya besarkan sikit. Okey, dekat ya ini warnanya saya warnakan merah. Kenapa? Sebab ya ini maksudnya saya seorang. Sebab itulah Allahumma ghfir li. Li yang ya dekat sini, nampak tak saya gerakkan ke saya ni, pun sama, iaitu ya saya seorang. Sebab tu dia baca Allahumma ghfir li dhunubi. Okey. Kemudian kalau katakan kita sembahyang 2 orang. Kita bawa adik kita lah pergi solat sekali ya. Adik kita pergi solat sekali kat sini. Dah jadi 2 orang. Bila dah jadi 2 orang, tak bolehlah kita doakan untuk diri kita sendiri saja. Okey, maka dia bertukar menjadi zunuba. Apa? Siapa tahu agak-agaknya? Zunuba. Sebab 2 orang. Sebab itu kita tengok kat sini a person. A person, seorang. Allahumma ghfirli dhunubi. Kalau ramai siblings kita, maknanya kita sembahyang dengan adik kita, adik-beradik. Allahumma ghfir lana. Nun alif na kat sini sama dengan lana, dah tak jadi li. Zunubana. Okey, kat sini zunubana sama juga people with parents. Maksudnya kita sembahyang lagi dengan orang lain secara berjemaah yang bukan daripada adik-beradik kita. Jadi maknanya dah ramailah kita sembahyang berimam. Jadi sampai kat sini saya terangkan dulu ighfir lana zunubana untuk ramai, ighfir li zunubi untuk seorang. Jadi masa kita sembahyang, kita kena tahu kita sembahyang berapa orang. Kita seorang ke kita 2 orang. Kalau 2 orang mesti tukar jadi ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Kena ingat kita ni 2 orang. Jangan kita doa untuk kita seorang. Li tak boleh. Ya, lana. Zunubana. Macam tu. Okey. Kemudian siapa yang tak faham nanti boleh tanya. Okey, habis selesai kat sini, saya masuk kepada perkara yang seterusnya, iaitu wali walidayya. Waliday ni datang dari perkataan ni, ayah ni walidun. Okey, walid. Okey. Walid. Walidun, ayah. Tapi sekarang ni kita ada berapa? Kita ada 2, iaitu kita tak cakap 2 ayah, tetapi kita ada 2 orang, ibu dan ayah. Okey? Ibu dan ayah, maka daripada walidun menjadi tambah walidani. Atau kan alif nun dia untuk 2 orang. Atau dia boleh tambah aini. Doktor, ada beberapa orang yang masih tunggu untuk admit masuk dalam Google Meet. Oh ya? Okey, sekejap ya. Okey, dia orang dah admit masuk. Okey. Alif nun untuk 2 orang. So kita ada 2 orang ayah, wali walidani ataupun wali walidaini. Okey. Tapi dekat sini kita tengok wali walidai. Ada dai, dia tak boleh jadi alif sebab itu nanti kita cerita hal lain. Okey, so dekat sini wali walidayya. Okey, ya kat sini kita terangkan, ini dah habis zunubana ni. So kita masukkan lagi satu ceritanya
wali walidayya. Okey. Walidai. Ni asalnya, okey. Ditambah dengan ya. Apa berlaku sebenarnya? Wali walidai ni kerana mengikut tata bahasa, nun ini akan dibuang. Okay. Dan ya yang pertama ini menjadi mati. Dan yang ya ini menjadi hidup. Maka jadilah walidai ya. Sebab tu wali walidayya. Ya dekat belakang ini maksudnya saya. Sebab itulah ini saya ni yang pakai baju oranye ni kita baca Allahumma ghfirli dhunubi kan sebab dia seorang dan wali walidayya dan untuk kedua ibu bapa saya. Ya kat belakang tu saya. Kalau dia nak baca untuk dia dengan adik dia, jadi na. Okey. Kita tukar jadi na. Wali walidai na. Sebab untuk kita dua orang. Bukan untuk seorang. Okey. So, bila macam ni, Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidayya, kita tengok pula kalau seorang ni, berapa mak dia? Berapa ibu ayah dia? Dua orang kan selalunya ni. Kalau tengok kat sini gambar ni, dua orang. Dia ada mak dan ayah. Jadi, perkataan dua orang mereka dalam bahasa Arab adalah huma. Ni kat sini, huma. Warhamhuma. Rahmatilah mereka berdua. Jadi, warhamhuma. Okay. Dan bila dia solat dengan adik dia, sebab adik dia kongsi mak ayah sama kan? Bukan mak orang lain kan? Jadi dia ada mak ayah yang sama dua orang juga. Sebab tu kat sini jadi warhamhuma juga. Kemudian, okay, faham dah kat sini kan? Tapi kalau dia bawa pula sepupu dia ni sepupu dia, pergi solat sekali dengan dia. Kat sini. Alah, tak boleh. Dia tak boleh pergi. Okey, kat sinilah. Okey. Wali walidain. Okey, wali walidaina tadi. Okey, ni untuk dua orang. Okey. Sekarang ni, mak ayah yang ini dua orang. Mak ayah yang ni pun ada dua orang. Ramai kan? So, dia tukar jadi warhamhum. Okey. So ayah untuk saya dan adik dua orang huma. Tambah lagi dengan ayah sepupu ni dengan mak dia dah jadi 4 orang. Maka jadi warhamhum. Okey. Selepas tu dekat sini kama rabbayana sighara. Okey. Kalau tengok dekat atas, yang seorang rabbayani saghira. Sebab saghira adalah perkataan kecil untuk seorang. Sighara perkataan kecil untuk ramai. Jadi kita masa kita baca doa tu pertama sekali kita kena fikir kita ni nak baca untuk seorang ke untuk ramai? Okay. Paling senang adalah bila kita menjadi imam atau kita imam lah ya, kita imam, maka paling senang supaya kita tak keliru, kita bacalah yang ramai ini. Allahumma ghfir lana, sebab kita ramai kan, lana kan, tak boleh li dah sebab kita bukan seorang. Dhunubana, kena ada na sini, na dekat sini. Wali walidina, sebab walidi ramai. Sebab ada 4 orang kan, 1, 2, 3, 4. Kalau ada lagi 10 ramai yang berjemaah kita, lagilah 20 orang mak ayah dia kan. Wali walidina warhamhum. Hum ni sebab
1, 2, 3, 4. Kalau kita pula ada ibu susu atau ibu tiri, bila kita baca doa pun tambah lagi warhamhum kama rabbauna. Nampak tak beza sini? Rabbayani adalah untuk dua orang ayah, mak ayah yang membesarkan. Tapi kalau dah ramai-ramai, tak bolehlah kita kata kama rabbayani sigara. Takkan dua orang mak ayah ni yang membesarkan semua, saya, adik, sepupu, kawan-kawan. Sebab tu rabbau dengan waw dekat sini bermakna ramai. Warhamhum kama rabbauna sigara. Beza ya, saghira dengan sigara. Saghira untuk seorang, masa saya seorang. Tapi kalau saya dengan kawan-kawan, saya dengan adik-beradik, ramai, perkataan Arabnya adalah sigara. Okey. Jadi saya rasa dekat sini saya dah buat penerangan yang secara ringkas. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanyalah dekat ruangan chat. Okey. Atau siapa-siapa nak bertanya pun boleh. Okey. Ya, tak payah malu sebab orang tak kenal. Boleh faham tak penerangan saya tadi tu? Secara ringkas. Boleh. Boleh ya? Boleh bezakan kan? Boleh. Okey, boleh bezakan. So kita tahu. Nak tengok sekali lagi slide tadi, boleh? Boleh. Okey, saya present sekali lagi ya. Sebenarnya banyak perkara yang perlu diterangkan dalam slide itu, tetapi saya tak nak kita ambil terlalu banyak perkara. Yang penting kita dapat kenal pasti kita secara seorang dan kita secara ramai. Jadi apabila kita dengar imam membaca warhamhuma kama rabbayani saghira, tak betul lah sebab huma tu untuk dua orang je. Mestilah kena baca warhamhum sebab mak ayah, dah lah mak ayah dia. Campur mak ayah yang lain-lain lagi jemaah. Maka jadilah warhamhum. Ya. Okey, sekejap saya present, nak tengok lagi slide. Okey, so nak tengok slide kat mana? Kat sini ke, dekat bawah ke? Siapa tadi yang nak tengok slide tu? Saya kecilkan. Okey, boleh bertanya. Saya tak nampak ni chat ni ya sebab saya buka sharing screen. Boleh bertanya dengan mikrofon terus. Slide tak nampak. Slide tak nampak? Okey. Slide aku. Okey, nampak? Nampak. Nampak. Okey, apa lagi nak tanya? Jadi kalau dah faham, mesti lagi ada nak tanya lagi sebab sebenarnya ada banyak lagi perkara dalam ni. Nak terangkan dalam satu sesi ni pun tak habis sebenarnya. Tapi saya terangkan apa yang penting dulu. Pertama sekali kena kenal pasti kita membaca doa untuk berapa orang.
kita seorang atau kita ramai. Bila seorang, kita bacalah untuk warhamhuma. Lepas tu rabbayani saghira. Itu perkataan-perkataan yang penting. Tapi kalau untuk ramai, warhamhum. Yang tiga doa tu. Okey. 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 So boleh baca sama-sama, bersama-sama dengan saya ya. Nak baca tak payah buka mikrofon pun boleh untuk kita pastikan kita boleh membaca doa ni dengan betul. Okey. Ikut saya bersama-sama ya. Kita baca start daripada doa untuk seorang. Okey. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Okey. Kemudian untuk ramai. Kita tinggalkan dulu siblings with same parent. Okey. Kita pergi kepada people with parents ya, untuk ramai orang. Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Okey, mari kita lihat apakah perbezaan yang berlaku di antara keduanya. Okey, saya besarkan ini. Pertama sekali, bila kita seorang yang membezakan perkataannya adalah li. Bila ramai jadi lana. Sebab ya belakang ini macam yang saya terangkan tadi untuk seorang. Kalau kita nak cakap buku saya, kitabun kitabi. Itulah yang i-nya tu, yang ya tu. Li kat sini. Jadi kat sini lana. Itu bezanya yang pertama. Yang kedua, zunubi. Ada ya juga di belakang. Maka dia tukar jadi zunubana. Okay. I jadi na. Bila na ni ramailah. Nahnu. Untuk kami, kita. Ketiga adalah wali walidayya. Lidayya, ya kat belakang ini adalah ya yang sama dengan ini. Okey. Tapi dia hidup, itu kita cerita lain pula. Itu lain lagi cerita dia. Tetapi ya ini menandakan saya. Ditukar menjadi wali walidina. Okay, so dah ada berapa tempat tadi bertukar? Satu, li dengan lana. Zunubi dengan zunubana. Wali walidayya tukar dengan wali walidina. Kemudian ada lagi warhamhuma. Sebab huma ni dua orang. Huma dua orang. Ditukar jadi warhamhum. Okay, dah 4 dah tukar. Lepas tu kama sama, kama rabbayani. Okay, kat sini dia ada sebenarnya yang ditukar adalah rabbaya dan rabbau. Bukan satu perkataan ya. Dia satu perkataan tapi adalah cantuman beberapa perkataan. Jadi yang pertama adalah rabbaya dan ditukar menjadi rabbau. Sebab ya ni rabbaya, alif kat sini ni menandakan dua orang mak kita tadi kan, huma kan, dua orang. Kat sini waw ni dah jadi ramai. Alif dua orang, waw ramai. Sebab tu dia jadi rabbaya, berbeza dengan rabbau. Lepas tu rabbayan ni, ada ya di belakang ini adalah menandakan saya seorang, rabbayani. Kat sini na, kami.
So dia tadi ada lagi kat sini ada dua, Rabbaya dengan ni. Sini Rabbau dengan na. Okay. Yang terakhir perbezaannya adalah Saghira dengan Sigara. Banyak kan beza dia? Okey, kita ulang sekali lagi ya. Mana beza dia? Li, lana. Zunubi, zunubana. Waliwalidayya, waliwalidina. Lepas tu, warhamhuma, warhamhum. Lepas tu, rabbayan, rabbau, ni, na. Lepas tu, saghira, sigara. Nampak bunyi macam dekat-dekat. Tapi sebenarnya semuanya berbeza-beza kerana mengikut berapakah orang yang terlibat di dalam doa tersebut. Okey, jadi saya harap kita santai-santai je belajar. Okey, nanti tak faham kita boleh ulang lagi ya, dan boleh bertanya. Nanti insya-Allah saya akan uploadkan video ni dalam YouTube dan boleh bertanya di sana secara bertaip lah dekat sana ya. Okey. Jadi siapa-siapa yang ada pertanyaan boleh teruskan bertanya. Kalau siapa-siapa yang ada apa-apa persoalan, ya silakan. Pukul 8.30 kita akan berhenti. Okey. Baik, siapa mungkin boleh kongsilah dekat sini ya, dekat ruangan ni apa komen ataupun perasaan ataupun apa rasa nak belajar lagi pada masa akan datang supaya saya boleh kongsikan. Sebenarnya banyak yang saya nak kongsikan bersama kerana melihat banyak perkara yang telah menjadi kebiasaan tetapi silap ya. Contohnya kita berkirim salam dengan orang, macam mana cara kita jawab salam ya? Ataupun kita menyebut yang perkataan terima kasih jazakallah. Kadang-kadang jazakallah, yang mana satu? Jazakallah ke jazakillah? Ataupun jazakumullah, yang mana satu? Jadi kita orang kata jadi bijak, lebih bijak lah ya, lebih teliti dalam memilih. Sebenarnya belajar bahasa Arab ni boleh melatih kita menjadi orang yang lebih terperinci ataupun lebih detail ya, kerana kita mengenal pasti yang mana satu untuk kita pilih dan kita letak di dalam ayat kita, bergantung kepada macam tadilah, huma ke hum, alif ke waw, ya ke ataupun na ya. Jadi perkara-perkara itu melatih kita untuk menjadi lebih terperinci dalam membuat keputusan untuk kita memilih apa yang sepatutnya kita tulis. Contoh dalam karangan kita kalau bagi para pelajar lah ya, dan apa-apa kalau di dapur, apa yang kita nak letak, garam terlebih ke ataupun gula terlebih ke. Sebenarnya perkara-perkara itu adalah boleh membentuk kita ya, bila kita belajar sesuatu yang susah. Bahasa Arab ni ramai orang cakap susah, tetapi sebenarnya ia adalah sangat mencabar dan menyeronokkan. Bila kita mahir, kita akan lagi rasa seronok sebab kita telah mempelajari sesuatu yang susah dan yang selebihnya akan jadi mudah. Sebagai satu contoh, sebagai penutup ya untuk sebelum kita bersurai pada malam ni adalah bagaimana kita, saya pernah mendapat perbezaan dalam bahasa Arab ini. Kita belajar, kita sangat tahu ada muzakkar dan muannas kan. Dalam bahasa lain tak ada, bahasa Melayu pun tak ada, memang tak ada perempuan ataupun lelaki. Tetapi saya jumpa perkataan yang ada muzakkar dan muannas ini dalam bahasa Perancis ya. Jadi bila saya belajar bahasa Perancis, saya rasa macam perkara tu sangat senang, malah lebih senang kerana tidak ada penukaran kata kerja, tak ada ta, tak ada
dia punya tak ni semua tak ada, kecuali ada perkara-perkara yang menandakan dia seperti la ataupun le ataupun il ataupun l contohnya. So belajarlah bahasa Arab ya, insya-Allah keseronokan belajar bahasa Arab tu walaupun dia susah tetapi kita kita rasa kita akan menjumpai banyak perkara yang sebenarnya root dia, akar dia daripada bahasa Arab sebenarnya. Ya, insya-Allah pada tahun ini saya akan menulis beberapa artikel ya berkaitan dengan bagaimana bahasa Arab ni menjadi bahasa yang dikata bahasa serbaguna berkait dengan bahasa-bahasa asing dalam kita mempelajari bahasa-bahasa asing ini. Ya. Bagi siapa yang suka belajar bahasa asing, belajarlah bahasa Arab kerana dengan bahasa Arab, bila kita pandai bahasa Arab ini, bahasa-bahasa lain sangatlah, orang kata kacang lah ya, senang saja. Baik, okey, itu sahaja dah 8.31. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana mengikuti sesi yang tak seberapa dengan saya. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa lagi kepada rakan-rakan anak-anak saya, boleh boleh berhubung untuk bagi komen lah sekiranya inginkan sesi-sesi seperti ini lagi ataupun bagaimana ya, kerana kadang-kadang semua pun sibuk, saya pun sibuk, jadi kita kongsi apa yang sebaiknya saja. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, doktor. ya, sama-sama. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Ya.